Ada tak pengalaman suami minta kita berhenti kerja? Dia dengar macam, betul ke ni? Suami ni, kita ni dah belajar lama-lama. Lepas tu kita dah, orang kata dah ada satu kerjaya yang sangat-sangat stabil. Tetapi suami minta kita untuk berhenti kerja. Macam contohnya, you all pernah dah kerja 10 tahun dah. Lepas tu, jawatan pun dah naik. Sekali suami minta, kalau abang minta you berhenti kerja, okey tak? So apa yang kita nak buat? Apa respon kita dan apa tindakan kita selepas tu? Okey, sebenarnya ada beberapa isu dekat sini. Kadang-kadang ada suami yang nak isteri dia berhenti kerja adalah disebabkan nombor satu, mungkin dia tengok kita dah lama tak ada masa dengan family. Okay, mungkin dah sekali, dua, tiga, empat kali, tapi kali kelima tu dia dah macam tak boleh nak. Saya rasa masa awak dengan anak-anak dah sangat-sangat kurang. Dah tak banyak dan saya nakkan masa tu semula. Itu antara penyebab dia untuk anak-anak. Dan yang kedua, antara sebabnya adalah suami risaukan keselamatan kita, kebajikan kita. Ada antara bini-bini yang bekerja jauh sangat. Pagi-pagi dah keluar rumah, balik pukul 8 malam. Suami dekat tempat kerja tak senang duduk. Jadi dia risaukan keselamatan kita, dia risaukan kebajikan kita. Itu antara isunya yang suami nak kita berhenti kerja. Ada juga isu yang dia nak kita berhenti kerja sebab ada banyak, orang kata, isu dalam rumah tangga. Ada banyak isu dalam rumah tangga yang perlu diselesaikan dalam keadaan kita dengan suami dekat. Tu antaranya lah. Tu 3 penyebab. Kita nak rasa apa sebenarnya? Ketiga-tiga sebab ataupun faktor yang suami minta kita berhenti kerja ni adalah sebenarnya faktor yang nak mengeratkan, faktor yang nak memperbaiki benda dalam rumah tangga. Kalau kita perasan. So sebenarnya kita patut rasa bersyukur sebab suami nampak apa yang kita tengah lalui itu macam tak berapa nak betul, tak berapa nak best untuk kita dan tak berapa nak best untuk family. So dia nampak dan dia care. So kita kena bersyukur part tu. Kemudian apa kalau kata kita dah cenderung, saya dah terfikir benda, saya dah lama terasa anak-anak macam makin lama dah banyak masa dah tak ada dengan saya. So apa yang saya perlu consider? Kalau nak berhenti kerja, dah sembang dengan suami, benda paling penting adalah backup plan. Apa plannya? Okey, kalau saya berhenti kerja, apa plan abang? Abang nak saya buat apa? Ataupun macam mana kita nak agih-agihkan duit selepas ni untuk bayar tu bayar ni? Apa yang kita kena kurangkan belanja? Semua macam itulah kurang Macam bonda dulu, bonda nak berhenti kerja sebab sebelum bonda berkahwin, okey, bonda belajar tu adalah atas tanggungan mak ayah. Dulu bonda kerja dekat hospital sebagai doktor. Jadi bonda nak berhenti kerja tu, bonda kena tanya mak ayah juga. Walaupun kita dah kahwin, tapi kita tanya tu, kita nak minta restu, as in sebelum kita berkahwin dengan suami kita, mak ayah kita yang biaya kita untuk pergi ke universiti. Dia harapkan untuk kita dapat satu kerjaya yang bagus, betul tak? So apa yang bonda buat bila, tapi bukan suami minta bonda berhenti kerja, bonda yang nak berhenti sendiri. Jadi apa yang bonda buat adalah bonda jumpa semua mak ayah. Mak mentua pun bonda jumpa juga dan cakap dengan dia kenapa bonda nak berhenti dan nakkan restu daripada dia orang, nakkan doa daripada dia orang supaya benda ni mudah. Bukan suami je, kita kena inform orang-orang yang terdekat supaya dia orang ni faham dan dia orang ni bagi juga restu daripada kita. Gitu. Tu jangan lupa. Ramai yang fikir macam ni, bonda tak menyesal ke kalau saya berhenti kerja, saya jaga anak-anak saya kan? Ataupun saya tak berhenti kerja, suami saya suruh kerja dekat tempat dekat tapi gaji dia tu separuh daripada apa yang saya dapat sekarang. Nanti saya takut saya menyesal. Statement itu perlu diubah. Sebab apa? Kita kena faham satu benda bahawasanya keberkatan kerja dan keberkatan rezeki seorang isteri tu kan, dia banyak berkait rapat dengan restu seorang suami. Dia sangat berkait rapat. Kita punya pintu-pintu rezeki ni banyak didoakan oleh suami kita. Dia macam mana powerfulnya doa ibu bapa kita kepada kita. That's how powerful doa seorang suami tu kepada kita. So kalau kata suami kita macam tak reda je, kita nak keluar pergi kerja jauh-jauh tiap-tiap hari, balik lewat malam, tak ada masa dengan anak-anak, kita tengok macam suami kita tak seronok kan. Better do a decision. Buat decision secepat yang mungkin. Bila suami tak happy, things will not get easier. Dia tak akan jadi easy. Tetapi walaupun apa yang kita nak bertukar career ataupun orang kata mungkin nak berhenti kerja, nak terus jadi suri rumah, walaupun it sounds like crazy lah, macam boleh ke, possible ke, tetapi benda tu kadang-kadang benda yang paling menyeronokkan suami dan menyenangkan hati dia
Dan dari situ mungkin ada jalan-jalan lain yang terbuka untuk kita, yang kita tak pernah terfikir, tak pernah nak sangka, kita tak pernah nak bayangkan. Rezeki aku kat sini, aku tak pernah bayang. Dulu aku duk belajar benda lain, aku belajar nursing, tiba-tiba aku boleh buat bisnes. Contohnya begitu. As we all know, kita takkan tahu apa masa depan kita, what future holds us. So, sebenarnya keseronokan hati suami tu akan banyak menentukan mudahnya kita punya jalan-jalan rezeki dan kerja-kerja kita sehari-harian. It is very important yang kita kadang-kadang lupa. Kita persoalkan balik, bonda tak menyesal ke kalau saya berhenti kerja? Sebab suami saya tak berapa seronok dengan kerja saya. Bonda jawab balik, kita kerjalah tinggi mana pun, tapi kalau tak ada restu dengan doa suami, dia akan jadi susah, sangat susah, akan ada banyak masalah nanti. Sebab suami tak seronok. Betul rule adalah jangan tengok belakang langsung. Kita jangan tengok kita punya colleague yang dulu tu, wah seronok dia kerja kat sana. Kita jangan tengok progress orang lain langsung. Apa yang Bonda buat. Bonda tak tengok progress kawan-kawan dah. Bonda just fokus on anak-anak. Masa tu Bonda suruh rumah, dia tak kerja pun. So Bonda fokus on anak-anak. Dulu Bonda belajar 5 tahun, belajar medik. Lepas tu Bonda kerja sekejap je dekat hospital. Lepas tu Bonda decide untuk berhenti terus sebab Bonda dah pregnant. Lepas tu tambah anak macam tu kan. So I have no time untuk anak-anak. Jadi Bonda berhenti kerja, terus jadi suri rumah. Bonda tak buat apa-apa, tak ada kerja apa-apa. So my mistake was, bila berhenti kerja, Bonda tak ada planning tau. So dia macam ada rasa macam, ya Allah, macam sunyi, bosan. Walaupun anak-anak ada, honestly Bonda ada rasa sunyi tu. Bila kita tukar daripada benda yang sibuk gila dekat tempat kerja tu, lepas tu kita tiba-tiba duduk kat rumah kan, anak-anak ada depan mata tapi kita rasa sunyi, kita rasa macam tak berguna sikit. Kita akan rasa macam tu. Tipulah kalau kita dah berhenti kerja, kita dah kerja sibuk-sibuk kat satu tempat tu, lepas tu kita berhenti kerja duduk rumah, kita tak rasa macam kita ni seorang yang tak berguna. Tak. Kita pasti ada satu fasa kita rasa, ya Allah, aku nak jadi apa kita akan rasa macam tu. Okey? Jadi, apa yang kita kena buat kalau nak berhenti kerja, kena ada planning. My biggest mistake was, Bonda berhenti kerja tidak ada planning. Maksudnya, suami boleh tanggung, dia memang boleh tanggung Bonda apa semua, dia buat ada bisnes apa, tetapi my time masa tu sangat banyak. Bonda sangat banyak masa yang macam tengok orang lain sudah pergi sana pergi sini, dah progress dia banyak sangat. So masa tu Bonda macam stress tau, macam takkan aku nak duduk sini je, takkan aku nak ada pada level ni sampai bila-bila. Kita rasa malu, Bonda tak keluar rumah, Bonda tak jumpa kawan-kawan. Kalau ada kenduri kahwin pun Bonda tak pergi sebab rasa malu kita dah berhenti kerja. Tipulah kalau tak ada rasa macam tu. So benda paling penting adalah bila kita berhenti kerja daripada kita punya career sekarang, you kena ada planning apa you nak buat selain. Kalau kata nak suri rumah, tak ada masalah, banyak pahala. Dan itu adalah orang kata satu career yang tak semua orang boleh buat. Tetapi kena ada side job. Side job yang kita buat sambil jaga anak supaya kita rasa kita ada progress. Apa-apa saja, katalah kita jadi agent for some brand, ataupun kita menguruskan katalah transport anak-anak dan anak-anak orang lain sekali. Kita buat something yang busy yang kita rasa kita bermanfaat kepada orang lain supaya kita tak rasa down. Untuk suri rumah yang daripada katalah dia kerja biasa, kerja dengan orang, lepas tu dia akan jadi suri rumah. Benar, bagi tahu satu benda. Menjadi suri rumah itu bukannya berhenti kerja untuk orang Bonda yang ada pengalaman daripada Bonda fikir macam okey, aku kerja kat hospital, lepas tu berhenti kerja, lepas tu duduk rumah jadi suri rumah. So dalam mind macam akan duduk jaga rumah lah. Tetapi suri rumah itu adalah satu kerjaya yang kalau orang lain tak rasa, dia, kalau Bonda cakap dia macam betul ke kan, kerja dia tak habis-habis kan. Dan sebenarnya dia banyak memudahkan suami, sangat banyak. Bayangkan yang kita kena hantar pergi ke pengasuh anak-anak kita yang seorang RM400. Seorang RM400 half day. Full day RM800. Kalau anak kita 2-3 orang, tak ke separuh gaji kita dah pergi dekat situ je. Kita dah mudahkan suami sangat banyak dah sebenarnya waktu tu, okey. Dan masa kita dengan anak-anak tu yang sebenarnya priceless. Yang kita boleh gantikan masa yang suami kita ni sibuk bekerja, kita gantikan dia punya peranan sementara dia ada kerja-kerja tersebut.